Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita masih lagi dalam tajuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan 3 pemboleh ubah, dan sekarang ni kita berada pada latih diri 3.2 buku teks muka surat 76. Untuk siapa-siapa yang follow video cikgu sebelum ni, okey, kita sudah pun selesaikan soalan 1A dan 2A. Okey, kemudian cikgu tinggalkan 1B dan 2B sebagai latihan PBD. Okey, tetapi memandangkan murid-murid cikgu ada yang menghadapi kesukaran untuk menyelesaikan soalan 1B, sebab 1B ni dia special sikit kaedah dia, walaupun kaedah penghapusan, tetapi step by step dia tak berapa nak sama macam nombor 1 tu. Okey, macam nombor 1A tu. Dan juga kaedah penggantian untuk 2B. Kalau 2B cikgu rasa lebih mudah lah, cuma cikgu akan tunjukkan cara yang lebih nampak mudah. Okey, berbanding dengan kaedah penggantian yang cikgu tunjukkan sebelum ni. Jadi kita zoom in sikit soalannya. Okey, ini adalah soalan 2B. Dia minta kaedah penggantian. Okey, itu adalah soalan 2B. Jadi sekarang cikgu akan tuliskan semula soalan. Okey, soalan 2B yang cikgu sebut. 1B. Okey, 4X tolak 2Y tambah 3Z sama dengan 1. X tambah 3Y tolak 4Z sama dengan negatif 7. 3X tambah Y tambah 2Z sama dengan 5. Okey. Jadi kita ada 3 persamaan sekarang. Kita perlu cari ketiga-tiga pemboleh ubah yang ada dalam persamaan ni. Okey, so kita buat step yang biasa. Step pertama adalah kita berikan nombor bagi setiap persamaan. Okey, persamaan yang pertama, persamaan yang kedua dan persamaan yang ketiga. Okey, sekarang kalau awak ingat kaedah penghapusan yang terdahulu, oleh sebab dia ada pemboleh ubah yang sama nilai, jadi kita boleh terus tolak. Okey, tapi dalam kes yang ini, setiap satu pemboleh ubah tak sama nilainya, dik. Okey, kalau kita tengok X, ada nilai 4, 1 dan 3. Tak ada yang sama. Negatif 2, 3 dan 1. Untuk Y pun tak ada yang sama. Untuk yang Z, 3, negatif 4, 2 pun sama. Tak ada yang sama. Okey? Jadi bila dalam kes yang macam ni, kita cuba permudahkan setiap satu persamaan ni. Okey, kita simpan dulu dalam kepala kita, kita nak hapuskan yang mana. Kalau kita tengok antara X dengan Y, kedua-dua nombor ni dekat-dekat je. Okey, contoh 4 dengan 3, dia boleh jadi X kalau kita tolak. Okey, dan juga Y. Y ni pun dekat-dekat, negatif 2 dengan 3, 3 dengan 1 ataupun negatif 2 dengan 1, semuanya dekat-dekat. Okey, so awak nak yang mana? Okey, kalau cikgu akan hapuskan Y. Okey, sebab Y ni nombor dia kecil lagi daripada nombor untuk X. Okey, so kita catat dekat sini, kita akan hapus Y. Okey, kita nak hapuskan Y. Okey, dalam kes yang macam ni, walaupun kita nak hapus Y, awak akan dapati hasil penolakan yang pertama tu tak terhapus pun Y tu. Kita cuma mudahkan aja. Okey, tengok apa yang cikgu nak tolak mula-mula. Okey, so kita akan tolakkan tolak pula. Kita tak boleh tolak. Okey, kita buat tambah. Kita tambahkan 1 dengan 2. Sebab bila negatif 2 tambah 3, kita akan dapat Y sahaja. Lepas tu samakan nanti dengan nombor 3. Y je yang tinggal. Barulah kita boleh hapuskan. Okey, so kita tambahkan dulu 1 dengan 2. Okey, bila kita tambahkan 1 dengan 2, kita akan dapat 4X tolak 2Y tambah 3Z sama dengan 1. Tambahkan dengan, okey, 2 kita adalah X tambah 3Y tolak 4Z sama dengan negatif 7. Okey, untuk murid-murid yang ada masalah dengan algebra, terutamanya nombor positif dan negatif, gunalah kalkulator. Jangan malu. Jangan malu untuk nampak bodoh, tapi malulah untuk rasa diri tu pandai. Okey, sebab kita sebenarnya sentiasa dalam keadaan nak belajar lagi. So tak ada siapa yang betul-betul pandai dekat sini.
Bagi cikgu lah. Okay, kalau tak setuju, cakaplah tak setuju. Okay, so yang pertama 4 tambahkan X. X ni maksudnya 1. So 4 tambah 1 kita dapat 5 dekat sini. Okay, 5X. Then negatif 2. Okay, tambah 3. Awak dapat 1. 1 pemboleh ubahnya Y. So 1Y. Okay, 3 tambah tolak 4. Kalau tak reti, awak guna kalkulator masukkan semua simbol. Okay. So awak akan dapat negatif 1. Negatif 1 apa? Negatif 1 Z. Sebab pemboleh ubah ada Z. Okay. Kemudian last sekali sama dengan 1 tambah negatif 7. Awak akan dapat negatif 6. Okay, siap yang ni awak numberkan dia sebagai persamaan yang keempat. Okay. Numberkan dia sebagai persamaan yang keempat. Dan nak siap ni. Nampak tak sekarang kita dah ada 2 pemboleh ubah yang boleh dimatikan. Jeng jeng jeng. So kita boleh matikan. Macam mana kita nak matikan? 3 nak tolak 4 ke 4 nak tolak 3? Kalau cikgu lagi suka 4 tolak 3. Sebab bila 4 tolak 3, 5X tolak 3 kita dapat nombor yang positif. Kita kena jadi sentiasa positif. Okay. So 4 kita akan tolakkan dengan 3. 4 tolak 3. So, apa nombor 4 kita? Okay, persamaan yang keempat kita yang inilah tadi. Okay, 5X tambah Y tolak Z sama dengan negatif 6. Kita tolakkan dengan 3. Persamaan yang ketiga kita adalah 3X tambah Y tambah 2Z sama dengan 5. Okay. 5 tolak 3. Kita dapat 2X. Y, tolak Y, gerbung, matilah Y tu kena tolak kan. Okey, negatif Z tolak tambah 2. Macam siapa yang keliru, negatif Z adalah negatif 1. Dan tolak, lepas tu tambah pula dengan 2. Dapat negatif 3. Okey, cikgu tahu algebra ni untuk orang yang kurang mahir, dia akan sangat mengelirukan positif dan negatif. So, use your calculator properly. Okey, dan kita akan dapat negatif 3Z. Okey. And then last sekali kita ada negatif 6. Negatif 6. And then negatif 5. Negatif 6 tolak 5. Kita dapat negatif 11. Okey. Dah dapat yang ini. Sekarang apa yang kita perlu buat? Kita susun semula. Okey, kita susun semula. Sebab kita dah ada 2 pemboleh ubah. Ingat ya, bila kita belajar sistem persamaan ni, selagi kita ada 3 pemboleh ubah, sama ada kita hapus ataupun kita gantikan. Tujuan dia adalah untuk kita dapatkan 2 pemboleh ubah saja. Bila kita dah ada 2 pemboleh ubah, susun balik supaya satu pemboleh ubah duduk kanan, satu lagi pemboleh ubah duduk kiri. Okey. So, kita susun semula, kita bawa Z ni pergi ke kanan. Kita nak tinggalkan X sahaja. Kenapa cikgu pilih X sahaja berada di kiri? Suka hati cikgu. Okey, so susun semula. Susun semula. Jadi daripada 2X, dah bawa 3Z ni pergi ke kanan, dia akan jadi negatif 11 tambah 3Z. Okay. And then macam mana nak matikan X? X sama dengan, okay, negatif 11 tambah 3. Oh, salin je balik. Perkan dengan 2. Okay, sebab tadi 2X. So, bila kita nak matikan 2, kita kena bahagikan yang belah kanan ni semua dengan 2. Okay, dapat yang ni. Kita numberkan dia sebagai nombor 5. So, kita dah dapat nilai X tapi dalam sebutan Z. So, kat mana kita nak letak ni? Nombor 5 ni kita boleh guna dah ni. Kita nak masukkan dalam mana? 1, 2, 3. No, kita masukkan dalam nombor 4 dulu. Okay, kita masukkan yang dalam nombor 4. Kita tak nak masuk 1, 2, 3 sebab kita belum nak cari jawapan akhir dulu. So, kita masukkan dalam nombor 4. So, step yang seterusnya. Okay, masukkan 5 dalam 4. So, 5 kita adalah X tolak X sama dengan negatif 11 tambah 3Z per 2. Nombor 4 kita ada X tak? Ada. Okay. So, kita salin nombor 4. 5. And then X kita tadi warna hijau kan? Kita gantikan dengan X. X kita adalah negatif 11 tambah 3Z per 2. Okay, so siap 5X and then salin aja yang selebihnya. Y tolak Z sama dengan negatif 6. Salin.
tambah Y tolak Z. Okey, sama dengan negatif 6. Okey, lepas tu kita selesaikan dia. Okey, selesaikan. Sekarang ni ada kurungan dan ada pecahan. So, sebelum kita matikan pecahan, make sure kembangkan dulu. Okey, kita kembangkan dulu. So, 5 darab negatif 11, kita akan dapat negatif 55. Tambah 3 darab 5, kita dapat 15. Z jangan dilupa per 2. Kita tak hapus lagi pecahan 2 ni. And then yang lain salin balik semula. Okey, bila dah siap, barulah kita matikan 2. Nak matikan 2, semua nilai yang ada dalam persamaan ni kita kena darabkan dengan 2. Okey, darab 2. Nak matikan 2 kan? So, kita darabkan dengan 2. Jadi, 2 bawah ni dah mati. So, kita salin aja pengangka dia. Okey, penyebut dah mati. Kita salin pengangka. 55 tambah 15Z. Jangan lupa juga. So, tambah 2Y. Negatif Z adalah negatif 1 darab 2. Kita dapat negatif 2Z. Sama dengan negatif 6 darab 2. Negatif 12. Okey, kumpul setempat. Y setempat, Z setempat. Okey, so mana nombor bulat bawa pergi. Okey, and then kita ada Z. Z, kita ada Y. Solo-molo kita ambil Y dulu. 2Y. Okey, lepas tu 15 tolak 2Z. Kita akan dapat tambah 13Z. Okey, negatif 55 kena bawa pergi kanan sebab dia nombor bulat. Okey, jadi kat belah kanan kita adalah negatif 12 tambah 55. Okey, selesaikan. 2Y tambah 13Z sama dengan negatif 12 tambah 55. Kita dapat 43. So, sama dengan 43. Okey. Lepas tu, nampak tak? Dia dah nampak sama ni macam sebelum kita ubah. Kan? Kita dah ada 2 pun boleh ubah. So, bila dah ada 2 pun boleh ubah, apa yang kita kena buat, Cik cakap tadi, awak kena ubah. Setiap satu pun boleh ubah dekat setiap satu bahagian. Satu duduk belah kiri, satu duduk belah kanan. Okey, soalannya sekarang, siapa duduk belah kiri, siapa duduk belah kanan? Dah tak ada suka hati cikgu. Okey, dah tak ada suka hati cikgu dekat sini. Awak kena tengok dekat nombor 5. Nombor 5 ni, kita ada pun boleh ubah X dalam sebutan Z. Maksudnya Z duduk belah kanan. Dekat sini ada Z tak? Ada kan? So, Z duduk belah mana? Z duduk belah kanan. So, tinggalkan Y sahaja di sebelah kiri. Kita bagi satu sebutan yang sama di sebelah kanan, iaitu sebutan Z. Okey. So, kita ubah. Okey, susun semula. Z kita bawa pergi kanan. So, kita akan dapat 2Y sama dengan 43. 13Z bawa pergi kanan jadi negatif 13Z. Macam mana nak matikan Y? Semua kena bahagi dengan 2. So, 43 tolak 13Z bahagi 2. Dah siap. Nomborkan dia sebagai persamaan nombor 6. Yeay, kita dah dapat X dalam sebutan Z. Kita dapat Y dalam sebutan Z. So, X dan Y kita kedua-duanya dalam sebutan Z. Dapat yang ni baru masuk ke mana-mana satu persamaan yang asal. Sama ada persamaan 1, persamaan 2 ataupun persamaan yang ketiga. Okey, baru kita masukkan dia. Tadi kita masukkan yang 5 dalam 4. Kita tak masuk yang asal sebab kita nak tengok nilai untuk Y pula. Okey, dalam sebutan Z. Sekarang kita dah ada X, dah ada Y. Dua-duanya dalam sebutan Z. So, awak nak masuk kat mana? 1, 2, 3. Ambil lah yang paling senang. Mana satu paling senang? Mana satu? Nak X ke? Nak Y ke? Nak Z ke? Sama je semua kan? So, cikgu ambil nombor... Kita ambil nombor 2. Okey, kita masukkan dalam 2. So, masukkan... Okey, 5 dan 6. Okey, 5 dengan 6 dalam 2. Alright. So, 2 kita apa? X tambah 3Y tolak 4Z. X kita ada. Ini nilai X. So, masukkan X. Negatif 11 tambah 3Z per 2. Ini nilai X kita. Okey, lepas tu tambah 3. Oh. Kita ada Y. Okey. So,
So masukkan Y. Y kita adalah 43 tolak 13Z per 2. Okay, and then tolak 4Z. Z kita tak ada. So kita salin je balik. Tolak 4Z sama dengan negatif 7. So apa yang awak dapat perhatikan sekarang? Semuanya dah dalam sebutan Z. Maksudnya dah siap dah. Okay, semuanya dalam sebutan Z. Dah siap dah ni. Okay, so kita nak buat yang mana? Kita nak matikan pecahan dulu ke kita nak kembangkan dulu? Kembangkan dulu. Biar ada kembang baru dia mati. Macam katak. Okay, so kembangkan dia dulu. Jadi kita kembangkan yang belah sini. Sebab sini ada skala dia 3. So kita kembangkan. Jadi sekarang kita akan dapat salin balik negatif 11 tambah 3Z per 2. Tambah, okay, 43 darab 3. 43 darab 3. 129. Tolak 13 darab 3. 39. Per 2, jangan dilupa. Tolak 4Z sama dengan negatif 7. Dah siap kembang. Dah tak ada yang boleh kembang. So apa kita nak buat? Matikan pecahan. Nak matikan pecahan, darabkan dengan penyebut. Dua-dua penyebut ni 2 lah. Senangnya kerja. So darab semua dengan 2. Okay? Darab semuanya dengan 2. Tak muat lah. Kita ambil kertas lain. Okay, sekejap Okay, kita darabkan semua dengan 2. So sekarang bila darab dengan 2, penyebut di bawah ni mati. Okay, bila penyebut di bawah ni mati, kita salin sahajalah dia punya pengangka. Okay, salin pengangka dia. Negatif 11 tambah 3Z. Okay, lepas tu yang kedua ni pula macam mana? Pun sama. Okay, dia punya penyebut dia pun mati. Tinggallah pengangka. So salin balik semua pengangka atas ni. Tambah 100. Nampak tak? Okey, nampak. Tambah 129 tolak 39. Masya Allah. Tertinggal Z di sini. 39Z. Okey, jangan careless mistake macam cikgu. Tertinggal-tinggal ni. Pastikan awak tak tertinggal. Okey, cikgu tertinggal. Cikgu ajak cikgu. Awak tertinggal. Ke mana nanti? Okey, negatif 4 darab 2 dapat negatif 8Z. Sama dengan negatif 7 darab 2. Kita dapat negatif 14. Okey, dah nak siap. Apa kita nak buat seterusnya? Jangan lupa nombor bulat semua bawa pergi kanan. Nombor bulat. Cari. Mana nombor bulat? Ini nombor bulat. Bawa pergi kanan. Lagi nombor bulat. Ini lagi satu nombor bulat. Bawa pergi kanan. Kita tinggalkan yang nombor ada pun boleh ubah. Kita selesaikan. Okey. So, nombor yang ada pun boleh ubah. Semua Z, Z, Z. Oh, tak ada masalah. Sekaligus 3 tolak 39 tolak 8. Kita dapat negatif 44. So, tulis negatif 44 Z. Jangan lupa. Okey. Bawa pergi kanan. Bila bawa pergi kanan, negatif 14 ni salinlah balik. Okey, negatif 11 akan jadi positif 11. 129 akan jadi negatif 129. Okey, tekan kalkulator untuk selesaikan. Salin balik negatif 44Z. Jangan malas. Salin balik kiri, salin balik kanan. Kalau tidak nanti awak keliru. Okey. Okey, negatif 14 tambah 11 tolak 129. Kita dapat negatif 132. Okey, macam nak dapatkan Z? Negatif 132 awak kena bahagikan dengan negatif 44. So, bahagi negatif 44. Awak dapat 3. Yahoo! Z sama dengan 3. Dah siap. Dah siap. Kita dah dapat Z. Bila kita dah dapat Z, maksudnya kita dah boleh cari. Sekejap. Cikgu lipat sikit Z. Bila kita dapat Z, maksudnya kita dah boleh cari X. Sebab dia dalam sebutan Z. Masukkan je. Kita akan dapat X. Dan kita boleh cari Y. Okey. Wah, senangnya kerja. Okey, so Z kita sama dengan 3. Bila Z kita sama dengan 3, sekarang ni kita akan masukkan. Okey, masukkan Z sama dengan 3. Kita nak masukkan kat mana? Kita nak cari X dulu. So, ke dalam X tadi sebutan, persamaan yang ke 5. Masukkan yang ke dalam 5. Okey. So, 5 kita salin balik dulu. X sama dengan negatif 11 tambah 3Z
per 2. Kita gantikan Z ni dengan 3. Negatif 11 tambah 3 darab 3 per 2. Tekan kalkulator. Negatif 11 tambah 3 darab 3 bahagi 2. Kita dapat negatif 1. So, X kita adalah negatif 1. Okey. Last, kita nak cari Y. Y kita yang kat sini, persamaan nombor 6. Okey, kita boleh masukkan Z ni dekat dalam Y ni juga. Okey. So, kita masukkan Z sama dengan 3 juga ke dalam. Tadi kita masuk dalam 5, kita dapat X. Sekarang kita masuk dalam 6 untuk kita dapatkan Y. Okey. So, kita masukkan. Y kita adalah Y sama dengan 43 tolak 13 Z per 2. So, 43 tolak 13. Z kita sekarang 3. Bahagikan dengan 2. Okey. Tekan kalkulator. 43 tolak 13 darab 3. Kita akan dapat 4 bagi 2. Kita dapat 2. So, Y kita sama dengan 2. Okey. Yang terakhir, kita kena buat dia punya kesimpulan. Okey, bila kita nak buat kesimpulan, jangan lupa titik bertindih mesti ada kesimpulan. Jangan susahkan pemeriksa nak cari X, Y dengan Z awak. No. Kita jaga hati dan perasaan pemeriksa. Gitu. Okey. So, X kita adalah negatif 1. Y kita adalah 2. Dan Z kita adalah 3. Siap. Okey. Dah selesai. Soalan 1B. Baik, sekarang kita terus ke soalan 2B. Soalan 2B, cikgu besarkan sikit soalan 2B ni. Okey, ya. Ini adalah soalan 2B. Dia nak awak selesaikan persamaan ni, maksudnya dapatkan X, Y dan Z. Kita guna kaedah penggantian. Tadi penghapusan. Kena hapuskan dulu salah satu sama ada X, Y ataupun Z. Kemudian baru kita boleh masukkan. Kalau kaedah pergantian, awal-awal lagi kita dah gantikan. Okey. So, kita nak buat yang ni sekarang. Soalan 2B. Baik, cikgu salin dulu soalannya. Soalan 2B. Okey, apa persamaan kita ada? Kita ada 2X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. X tambah 4Y tolak 2Z sama dengan 12. X tambah Y tambah 4Z sama dengan 20. Bila nampak je 2Z dengan negatif 2Z, rasa macam nak buat penghapusan je kan? Tapi, apakan daya, kaedah yang dia suruh buat adalah kaedah penggantian, dek. So, kenalah buat penggantian. Tak bolehlah nak hapus jejakmu di situ. Okey, so kita nambakan persamaan 1, 2 dan 3. Okey, kita nak yang mana? Macam yang sebelum ni, cikgu kata save the best for the last. Betul? Kali ni kita tukar. Kita guna yang paling senang. Okey, untuk kita gantikan. So, cikgu akan tunjukkan dua cara lah maksudnya kan. Video yang sebelum ni, kaedah yang macam tu. Walaupun kita pakai satu kaedah yang sama, iaitu kaedah penggantian. Tapi ada 2 step yang kita boleh buat. Okey. So, kali ni kita cari yang paling senang pula untuk kita modify, untuk kita gantikan. So, kita nak ubah yang mana? Dia yang pertama, mesti kita ubah ataupun kita susun semula persamaan. Itu dia kaedah penggantian. So, kita nak susun yang mana? Mana yang paling senang? 1, 2, 3. Mestilah yang nombor 3 paling senang. Sebab X dengan Y dia seketui tu je nilai dia. 1 je kan? Okay, so kita susun semula. Okay, susun semula walaupun ini matematik, tapi kadang-kadang ayat macam ni pun membantu. Membantu untuk kita semak semula, membantu untuk pemeriksa faham jalan kerja kita, okay? Macam biasalah, selalu mak ayah kita kata, kita mudahkan kerja orang mudahkan kerja kita. InsyaAllah. Tazkirah kan? Okay, so kita nak susun balik. So, persamaan nombor 3 kita adalah X tambah Y tambah 4Z sama dengan 20. Kita nak susun balik. So, tarik semuanya pergi kanan. Tinggalkan seketui je belah kiri. Kita tinggalkan apa belah kiri? Tinggalkanlah X. X kan kawan baik kan? Walaupun kita dah belajar lama, tapi X masih kita kena cari. So, X sama dengan 20. Salin balik.
Y bawa pergi kanan, dia jadi negatif Y. 4Z bawa pergi kanan, dia jadi negatif 4Z. Okey, numberkan dia sebagai persamaan yang keempat. Wah, banyaknya maka cikgu. Okey, numberkan dia sebagai persamaan yang keempat. Okey, lepas daripada step ni, awak buat begini. Titik, 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 titik. Okey. Sebab apa tahu? Sebab yang nombor 4 ni sekarang, awak akan masukkan dia ke dalam dua persamaan yang awak tak pakai tadi. Tadi awak pakai persamaan nombor berapa untuk awak ubah jadi nombor 4? Pakai nombor 3 kan? So, sekarang ada persamaan nombor 1 dengan nombor 2, betul tak? Masukkan. Masukkan dalam tu. Okey, tengok cikgu buat macam mana. Okey, mula-mula yang belah kiri ni masukkan 4 ke dalam 1. Okey, 4 ni adalah untuk X. So, kita masukkan dalam 1 Okey, 2. X kita salin balik. 20 tolak Y tolak 4Z. 2X tambah 3Y tambah 2Z. Langgar kawan sebelah sama dengan 16. Sorry lah selanggar. Sialan kawan sebelah ni. Okey. So kita kembangkan dia. Okay, kembang. Ya, bila dia kembangkan. Lepas tu kalau ada pecahan, kita kena matikan. Kembang dan mati. Okey, 20 darab 20, kita dapat 40. 20 darab 20. 20 darab 2, 40. La ilaha illallah. 2 darab negatif Y. Negatif 2Y. 2 darab negatif 4. Negatif 8Z. Tambah 3Y. Tambah 2Z. Sama dengan 16. Masya Allah. Masuk lagi kawan sebelah. Tak muat ni. Nanti belah sini. Cikgu tulis belah sini. No? Okay. Tapi dalam exam, awak boleh buat macam ni lah. Boleh bahagi 2 supaya awak nampak apa yang awak dah buat. Kalau tak nak bahagi 2, awak buatlah kat bawah. Okay. Ni sebab ruang cikgu kecil, maka cikgu besar. Saja justify. Okey, so kita samakan. Sama-sama. Okey, jom kita samakan. Kita samakan yang Y dulu. Nombor bulat jangan lupa bawa pergi kanan. Yang ni Z. Bulat-bulat. Okey, nak mana? Garis ke bulat? Buatlah garis dulu. Negatif 2 tambah 3. Kita akan dapat Y sahaja. Okay, tak share tekan kalkulator. Negatif 8 tambah 2, kita dapat negatif 6Z. Okey, 16. Kita bawa 40 ni, so dia akan jadi negatif 40 kat sini. Wish, dah tak makan ruang. Dia dah masuk rumah dia balik. Dah tak kacau sini. Sebab dah pendek. Okey. So, kita selesaikan. Y tolak 6Z sama dengan 16 tolak 40. 16 tolak 40. Negatif 24. Lepas tu nak buat apa? Bila dah ada 2 pun boleh ubah. Nak buat apa? Asingkan dia. Okey, ingat tu asingkan dia. So sebelah kiri akan ada satu pun boleh ubah, sebelah kanan akan ada satu pun boleh ubah. So kita asingkan, kita bawa yang mana? Bawa lah yang Z ni. Biarlah Y ni dia dah lonely kat sini kan. Satu je nilai dia. So biarlah dia duduk situ. Yang kacau dia. Okey, so Y sama dengan negatif 6Z bawa pergi kanan akan jadi 6Z tolak 24. Tu nak buat apa? Dah siap ni, dah asing. Numberkan persamaan dia sebagai persamaan nombor 5. Okey, pandai. Okey, next. Kita buat yang seterusnya. Muat lah. Cikgu nak buat kat sini. Cikgu buat sini lah. Cikgu nak tunjuk dia sebelah-sebelah. Okey, tadi 4 masuk dalam 1. Sekarang 4 masuk dalam 2. Okey, sebab 3 kita dah pakai. Cikgu tulis kat atas ni. Masukkan 4 ke dalam 2. Okey. So, apa persamaan nombor 2 kita? Kali hijau supaya nampak beza. Okey, nombor 2 kita adalah X tambah 4Y tolak 2Z sama dengan 12. X. So, kita nak ganti X kan? Jadi, awak akan salin dululah yang X tu. 20 tolak Y tolak 4Z. Okey, dah selesai yang X tambah 4Y ni semua. Salin je balik. Tambah 4Y tolak 2Z. Muat sama dengan 12. Dah degil kan cikgu? Macam korang lah. Okey, lepas tu buka kurungan ni. Okey, buka kurungan ni. Awak akan dapat 20 tolak Y tolak 4Z tambah 4Y tolak 2Z sama dengan 12. Okey, jom kita main kumpul setempat. Okey, kalau apa ni? Okey. Kita ada Y.
Y garis. Kita ada Z bulat. Nombor bulat buah mana? Nombor bulat duduk kanan. Okey. Okey, jadi Y negatif Y tambah 4Y. Negatif Y adalah negatif 1 tambah 4. Kita dapat jawapan dia 3Y. Okey, lepas tu yang berbulat pula negatif 4, negatif 2. Negatif 4, negatif 2. Kita dapat negatif 6. Jangan lupa Z. Sama dengan 12. 20 bawa pergi kanan akan jadi negatif 20. Okey, dah nak siap. Tolak 6Z. Sama dengan 12 tolak 20. Kita dapat negatif 8. Okey. Lepas tu, dah ada 2 pun boleh ubah. Kita buat apa bila ada 2 pun boleh ubah? Asingkan dia. Okey, nak asing macam mana? Tengoklah sini. Sini Y dengan Z. Wow, sini pun kita boleh asing. Kiri Y, kanan Z. Yeay. Okey, kita asing. So, 6Z ni bawa dia pergi ke kanan. Okey. Bawa pergi ke kanan. Jadi tinggallah 3Y keseorangan. 3Y kat sini. Sama dengan 6Z bawa pergi kanan. Awak akan dapat 6Z tolak 8. Okey. Kemudian macam mana nak hapuskan 3Y? Semuanya kena bahagi dengan 3. So, kita dapat 6Z tolak 8 bahagi 3. Okey, numberkan persamaan ni sebagai persamaan yang ke-6. So, apa yang awak nampak sekarang? Wish, tak nampak pula per 3 cikgu yang bawah. Tara. Okey. Apa yang awak nampak sekarang adalah kedua-dua persamaan 5 dan 6 adalah persamaan Y sama dengan 6Z tolak 24. Y sama dengan 6Z tolak 8 per 3. So, kedua-duanya adalah nilai Y dalam sebutan Z. So, awak boleh samakan persamaan nombor 5 dengan nombor 6. Kita andaikan dia sama sebab dua-dua adalah Y. Okey? So, step yang seterusnya, persamaan nombor 5 adalah sama dengan persamaan nombor 6. Jadi, kita salin yang nombor 5. Nombor 5 salin semua ke? Tak payah. Salin yang ada sebutan Z saja sebab dua-duanya dah Y. Kita nak selesaikan yang ni. Okey, so ini yang kita samakan sekarang. 6Z tolak 24 sama dengan, ini salin balik, 6Z tolak 8 per 3. Okey, macam mana nak buat? Ada yang boleh kembang? Tak ada. Ada yang boleh matikan? Ada. Pecahan kita boleh matikan. Caranya kita bahagi dengan penyebut. Okey, bahagilah dengan penyebut. Penyebut 3. Bahagi. Darab. So, darab. Okey. Apalah cikgu ni? Nak buat darab sebut bahagi. Okey. Darab 3. So, bila kita darab 3, kita start daripada kiri, pergi ke kanan. Okey. So, 6 darab 3, 18. Okey, tolak 24 darab 3, ambil kalkulator. Kau ingat cikgu tahu semua. Darab 3, kita dapat 72. Negatif 72. Sama dengan 3 darab 3. 3 darab 3. Okey, penyebut kita boleh matikan. Okey. Bila pecahan kita boleh matikan penyebut ya. Bila dia sama dengan hasil darab. So, kat sini kita salin balik mengangka. 6Z tolak 8. Wah, dah tinggal Z je. Dah nak siap dah. Nak siap. Ye. Macam buat apa? Nombor bulat bawa pergi kanan. Pun boleh ubah, tarik pergi kiri. So, 18. Bila bawa pergi kiri, 6Z akan jadi negatif 6Z. Negatif 72 bawa pergi kanan. Jadi 2 tolak 8. Tara. Okey, boleh selesaikan. Dah nak siap. 18 tolak 6Z, kita dapat 12Z. Okey, sama dengan 72 tolak 8. Kita dapat 64. So, sama dengan 64. Macam mana nak dapatkan Z? 64 bahagi 12. Sebab ni 12Z. So, bahagikan dengan 12. Berapa kita dapatlah sekali Z? 64 bahagi 12. Kita dapat 16 per 3. Okey. Dah nak siap. Kita dah dapat Z kita adalah 16 per 3. Nak panah ni. Okey. So, Z dah dapat. Jadi, kat mana kita nak masukkan Z sekarang? Masuklah dekat mana-mana satu untuk dapatkan nilai Y. Mana lagi senang? Orang tak suka pecahan kan? Masukkan 5. Okey. So, masukkan Z sama dengan 16 per 3 ke dalam 5. So, 5 kita adalah Y sama dengan 6Z tolak 24. Salin balik.
Y sama dengan 6. Z kita adalah 16 per 3. 6Z tolak 24. So nak buat apa mula-mula? Tak ada buat apa-apa dah. Kalkulator. Okey. 6 darabkan dengan 16 per 3. Awak akan dapat 32 tolak 24. Awak dapat jawapan dia 8. Tolong mahirkan pakai kalkulator ya. Dia sangat membantu awak untuk add math. Awak tengok cikgu jawab 2 soalan sambil ajar awak lah. Kalau cikgu tak ajar awak, lagi cepat cikgu buat. Okey, sebab cikgu ajar awak sekarang ni dah 35 minit. 2 soalan. Kalau exam, tak kepengsan kau berpeluh-peluh menjawab dalam exam. Okey, dam sama dengan 8. 1 dam sama dengan 8. Y sama dengan 8. Kau tengok. Okey, so Y, Z dah siap. Macam ni kita nak dapatkan X. Kita ada tadi X yang ini. Kan? Kita dah susun boleh. Nak masukkan kat mana-mana satu ni pun boleh. Kita ambil lah yang ni. Dah terang-terang X sama dengan bla bla bla. Masukkan Y, masukkan Z. Kita dapatlah X nanti. Okey. So last sekali. Masukkan. Cikgu macam itulah kat dalam kelas kan. Bila membebel mulalah hilang ingatan apa yang tengah ajar. Sebut masalah. Okey, ke dalam. Cikgu korang pun mesti macam tu kan. Kadang-kadang dulu cikgu fikir cikgu Ahmad ni jenis macam senyap je kan, nerd je. Tapi rupanya tidak. Kita lagi bising. Sebab kita banyak benda dekat dalam kepala tengah fikir. Tolak Y kita adalah 8. And then tolak 4, Z kita adalah 16 per 3. Okey, so tekan je lah kalkulator. 20 tolak 8 tolak 4 dalam kurungan 16 per 3. Jangan pula kata kalkulator cikgu boleh buat per. Senang lah, kalkulator korang pun boleh buat per. Perkan je. Kurungan jangan lupa. Okey, so kita dapat negatif 28 per 3. Okey, dah siap ke? No. Tak siap lagi. Kenapa tak siap? Sebab cikgu kata setiap kali selesai semua, please buat kesimpulan. Okey? Jangan please. Kamu jangan nakal je kerjanya. Okey, buat kesimpulan. Oleh itu, okey, apa X kita tadi? X kita adalah antara negatif 28 per 3. Y kita berapa? Y kita 8. Koma. Z kita berapa? Z kita 16 per 3. Okey, barulah siap. Harap-harap awak fahamlah. Okey, kalau tak faham, buatlah banyak lagi latihan. Sebab dalam buku KSSM Add Math, buku teks ni cikgu tengok banyak betul latihan. Dan biasa-biasakan buat latihan dalam buku teks. Sebab apa? Sebab bila penggubah soalan buat soalan, buku teks adalah sumber rujukan utama. Okey, itu sahaja. Thank you.